Bismillahirrahmanirrahim. Cuba check dia. Testing 1 2 3. Dah insya-Allah. Testing 1 2 3 suara, insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah kita dapat bertemu pada petang ini dalam satu suasana, dalam satu keadaan yang mana kita berada dalam suasana-suasana yang berbagai. Sebahagian tempat panas, sebahagian tempat hujan, sebahagian tempat dalam keadaan yang susah dan sebagainya. Maka insya-Allah marilah sama-sama kita membina satu perasaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin membebaskan diri kita daripada segala perkara-perkara yang mengkufurkan diri kita dengan Allah. Kita mengikhlaskan hati kita, kita bersihkan hati kita daripada segala perkara-perkara yang rosak, yang merosakkan diri kita, dengki, hasad, dendam, dan segala perkara-perkara yang menjadikan kita ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini saya dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur, tak sampai lagi. Jadi berhenti sekejap untuk kita rehat sekejap sambil-sambil cuba kita berkongsilah tentang beberapa perkara yang mungkin menjadi penting untuk kita sama-sama faham, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama melihat kepada satu tajuk yang kita nak sama-sama cuba hadamkan, iaitu berkenaan dengan beberapa ciri-ciri ataupun syarat-syarat ataupun perkara-perkara awal yang diperlukan kepada kebangkitan tajdid. Sebagaimana yang kita gambarkan, kita berada dalam suasana untuk kita mentajdidkan diri kita, mentajdidkan jamaah, mentajdidkan masyarakat ummah kita, sehingga kita diberikan oleh Allah SWT kejayaan. Dan memang di dalam usaha kita untuk nak melaksanakan tajdid ini, kita akan berhadapan dengan ujian, ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ujian lah. Yang antara ujian-ujiannya lah untuk kita bersama-sama bersabar
dengan sahabat-sahabat kita, bersama-sama untuk kita bersabar dengan mereka yang mungkin mahu berjuang, tetapi mungkin dalam kehidupan mereka itu ditimpa dengan berbagai masalah. Kerana baru-baru ni memang bila kita mengadakan satu program daurah, satu seminar, yang mana dalam seminar itu kita bertemulah dengan sahabat-sahabat kita daripada seluruh Malaysia, dan kita dapati memang semakin hari semakin kuat ujian-ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Ujian-ujian yang mana memang benar-benar menguji lah kefahaman kita, menguji pemikiran kita dari sudut cara berfikir, menguji dari sudut kita punya hati kita, perasaan kita, Dan ujian-ujian itu sebenarnya dia bukan hanya satu yang tidak sengaja, tapi memang Allah beri kepada kita. Kenapa? Kerana ujian itu sebenarnya diperlukan untuk kita meningkat, untuk kita meningkat. Cuma perkara yang menjadi masalah kita bila kita diberi oleh Allah ujian, tapi kita tak boleh nak benar-benar meletakkan iman di hadapan kita, takwa di hadapan kita. Kadang-kadang dia lebih kepada emosi, kadang-kadang dia lebih kepada kita kata rawasib jahiliyah kita, ataupun kita kata karat-karat jahiliyah kita, mungkin sifat-sifat negatif kita yang kita tidak proses, belum proses lagi. Jadi benda ni akan ada lah dalam kehidupan kita, dan apabila kita melihat kepada perkara yang berlaku tu, memang akan ada turun naiknya iman kita dan sebagainya. Tapi tak apa, insya-Allah kita sentiasa berdoa supaya kita boleh istiqamah di dalam perjalanan ini, kerana istiqamah itu satu perkara yang besar, yang penting sangat. Tidak ada karamah. Karamah ni suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karamah itu lebih daripada kekuatan istiqamah. Istiqamah ni lah yang akan membawa kepada kita gambarkan sebagai husnul khatimah. Allah gambarkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal a'mal bil khawatim. Amal yang sebenar ialah amal yang menutup. Jadi amal yang menutup ni adalah amal yang mana kita berada di dalam keadaan istiqamah tadi, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya ingin sama-sama berkongsi bahawa dalam kehidupan seorang Al-Mahdiyin itu, salah seorang daripada mereka yang mendapat petunjuk itu, dia perlu berada dalam keadaan memproses diri dia, memproses diri dia, memproses untuk dia sama-sama meningkatkan diri dia. Dan salah satu daripadanya ialah kita ingin menanamkan di dalam diri kita itu beberapa perkara, insya-Allah. Ini adalah antara asas-asas kebangkitan yang perlu kita didiklah, kerana yang kita dapati orang yang beruntung di akhir zaman ini ialah orang yang meningkatkan diri dia ketika mana ramai manusia rosak. Ramai manusia rosak, allazina yaslihun idza fasadan nas, iaitu manusia mereka yang mengislah diri dia, baiki diri dia dalam keadaan ramai manusia lainnya rosak. Jadi lagi ramai yang rosak, maka lagi kuatlah kita kena meningkatkan diri kita. Dan kerosakan itu juga dia bukan hanya datang kepada orang yang tak ada kefahaman, tapi orang yang ada kefahaman, orang yang telah diberikan kefahaman Islam, fikrah Islam, orang yang telah diberikan kesedaran, orang yang telah diberikan kita kata panduan, duduk dalam jamaah, duduk ada sahabat-sahabat, pun masih lagi diberikan oleh Allah ujian, sehingga boleh menyebabkan kita berlaku satu perkara yang tidak kita boleh nak istiqamah lah. Jadi istiqamah ni penting sangat, penting sangat. Jadi sebab tu kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikanlah, ya Allah, kekuatan kepada kami untuk istiqamah di atas jalan jihad, dakwah dan tarbiyah. Kerana jalan itulah merupakan sunnah. Inilah yang dipesan oleh murabbi saya, salah seorangnya ialah Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Bagaimana dikatakan, apabila kita bersama-sama dengan proses jihad, dakwah dan tarbiyah itu,
maka dia kata insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menang, bahagia, cemerlang dan sebagainya, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita nak mengungkap beberapa kata-kata para ulama yang saya himpunkan, yang antaranya adalah Al-Hasan Al-Banna rahimahullah, dan juga beberapa lah yang kita nak cuba bacakan lah dia punya kata-katanya itu, supaya mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada apa. Yang pertama sekali, ada beberapa perkara yang sangat diperlukan untuk kita sebagai mereka yang kita yang berhajat untuk menjadi Al-Mahdiyin. Kita nak menjadi Al-Mahdiyin ni, kita perlu sentiasa memerhatikan dan sensitif dengan kehidupan kita ini. Sentiasa kita melihat diri kita ini sebagai satu proses untuk kita membina kemenangan. Berkata Al-Banna rahimahullah, dia kata apa? Sesungguhnya setiap umat ataupun kelompok taifah, setiap umat ataupun taifah yang ingin membentuk dan membina dirinya. Jadi kalau kita ingin membentuk dan membina diri kita ini, sangatlah memerlukan kekuatan jiwa. Yang pertama sekali, kita memerlukan kekuatan jiwa. Jadi sebenarnya yang menjadi kekuatan tadi itulah jiwa tadi, yang akan dilahirkan dalam beberapa hal. Jadi kekuatan jiwa ini ialah satu perkara yang menjadi dasar kepada kebangkitan. Jadi sebelum kita cerita pasal tajdid, sebelum kita cerita berkenaan dengan kebangkitan dunia, kebangkitan Islam, sebelum cerita pasal Imam Mahdi lagi ataupun Al-Mahdiyin, maka kita kena melihat sebenarnya kita ni mesti melihat jiwa hati kita, roh kita. Dan untuk kita melihat kepada kekuatan roh tadi itu, yang mana kekuatan roh itu akan memelihara diri kita, membentuk diri kita, dan kemudian mewujudkan satu cita-cita yang tinggi, dan akhirnya kita akan boleh membela prinsip-prinsip Islam. Jadi membina diri kita, mempunyai cita-cita yang tinggi, membela prinsip Islam, kita nak bangkit tadi, kita perlukan kepada kekuatan jiwa. Dan kekuatan jiwa ni terletak antaranya kepada 4 perkara. Jadi kita tengok 4 perkara ni lah. Untuk hari ni kita tengok 4 perkara ni. Mudah-mudahan kita boleh buat muhasabah. Sebab kalau kita tak ada 4 perkara ni, jangan cakaplah pasal nak jadi Taifah Mansurah. Jangan cakaplah nak bersama dengan Al-Mahdiyin. Atau janganlah kita kata saya ni nak mencari Imam Mahdi. Saya ni nak cari Imam Mahdi. Dah jumpa pun Imam Mahdi. Ada yang kata Imam Mahdi ni si fulan bin si fulan. Ada yang kata Imam Mahdi ni gini begini. Saya ni dah ada jamaah yang kuat dah. Jamaah Imam Mahdi ni, jamaah Al-Mahdiyin. Jangan kita cakap lah kalau kita tidak proses diri kita dengan kekuatan-kekuatan yang akan kita sebutkan ni, insya-Allah. Yang pertama sekali, kekuatan ialah satu tekad, satu kemahuan yang sentiasa hidup, sentiasa dibaja. Kalau bahasa kita, sentiasa dibaja, yang tidak pernah lemah. Jadi yang pertama sekali ialah kekuatan tekad kita, iradah qawiyah. Jadi maknanya dalam hati ni mesti ada satu perasaan tekad yang kuat, yang tekad ini membina satu kekuatan yang tidak lemah. Jadi macam mana nak membina tekad ni? Ni kita akan bincang. Kita dah bincang dah sebenarnya, cuma saya nak sebut kat sini sebagai ulang kaji lah. Himmah. Jadi dalam hati kita mesti ada satu himmah aliyah, himmah yang tinggi, satu tekad yang membaja, yang tidak akan melemah, tak lemah. Jadi maknanya tekad ni, satu perasaan ni dalam satu pegangan yang kuat dalam hati kita ni. Kita jelas apa yang kita nak capai, jelas bagaimana nak capai, jelas mana hala tuju. Kena satu tekad yang kuat ni. Dan tekad ini dia sentiasa subur. Dalam hati kita ni sentiasa subur, sentiasa dibaja begitu. Dibaja, yang tidak akan pernah melemah. Tidak akan pernah melemah. Di sini kita lihat bagaimana
sifat jiwa, kekuatan jiwa ni dia bermula dengan iradah qawiyah. Macam itu. Kalau kita cakap bahasa kita, kehendak yang kuat, himmah yang azimah. Macam itu. Jadi tak apa. Saya pernah menyatakan kepada sahabat-sahabat, saya kata kita kena faham apa di matlamat yang kita nak capai. Jelas matlamat. Mana hala tuju kita? Bagaimana jalan nak capai hala tuju kita? Kita pernah jelaskan perkara tersebut. Dan kemudian kita kena faham bagaimana kita akan diuji dengan berbagai perkara. Jadi kadang-kadang di dalam perjalanan itu akan ada gangguan-gangguan, akan ada ujian, akan ada fitnah, akan ada kesusahan, akan ada ancaman, akan ada hasutan, akan ada fitnah dan sebagainya, yang menyebabkan kita mungkin rasa lemah. Macam itu. Jadi saya pernah bercakap dengan sahabat-sahabat kita dulu, dan sahabat-sahabat kita yang dikasihi, saya kata, seandainya kalian memilih jalan yang lain, kamu memilih jihad yang lain, ataupun memilih uslub strategi yang lain, cara yang lain selain daripada cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, cara yang membina kekuatan al-iman wal hijrah wal jihad, iaitu kekuatan jihad, dakwah dan tarbiyah, kamu pilih cara yang lain, maka saya tinggal seorang pun, saya akan tetap bersama dengan jihad, dakwah dan tarbiyah. Saya seorang-seorang pun tak apa, saya kata. Jadi jamaah itu dia ada kekuatan bila ada kekuatan tekad memegang kepada matlamat yang nak dicapai, matlamat yang jelas. Kemudian kita kata wasail, jalan-jalan yang jelas. Dan kemudian pada masa itu ada juga yang kita gambarkan sebagai istimrariyah, kita kata kesinambungan di dalam kita bergerak tadi. Dia bukan satu je, dua je, tiga je. Sebab tu pada hari ni kita dibayangkan dengan banyak jalan, banyak cara banyak jalan, banyak cara. Kita rasa kitalah yang nak capai tadi tu dengan pelbagai jalan. Jadi saya kata tak apa, kalau kita nak berjalan ni, kita tidak mahu berpegang dengan jihad, dakwah dan tarbiyah yang telah pun digariskan secara detail, yang sebahagiannya telah pun saya ceritakan, saya gambarkan. Tak apa, nak cari yang lain pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kita punya mesti tekad ni mesti kuat. Tekad ni mesti kuat. Apa yang kita nak. Kita bukan nak jadi golongan yang menyelamatkan diri sahaja. Nak selamatkan diri dengan lari daripada apa ni kita kata kejahatan. Kita nak melarikan diri, ataupun kita nak bentuk satu kelompok yang boleh menjadikan diri kita ni orang yang selamat, dengan erti kata selamat pada pandangan kita, macam itu. Jadi kita nakkan jadi tekad yang membaja. Tekad ni maksud apa? Iradah qawiyah, maknanya satu kehendak yang kuat. Dan kehendak ni tidak dilemahkan dengan masalah. Ada masalah, ada ujian, ada fitnah. Ini datang daripada kejelasan fikrah. Kejelasan fikrah. Dia bukan hanya mengikut-ikut aja macam itu. Baik. Kita akan tengok balik. Kemudian yang kedua, kekuatan jiwa yang diperlukan ialah kesetiaan yang teguh. Loyalty, kesetiaan yang teguh, yang tidak disusupi, yang tidak diresapi oleh kemunafikan dan pengkhianatan. Jadi yang kedua ni antara keperluan yang mesti ada ni sebagai satu kekuatan jiwa yang kuat itu. Mereka yang mendapat hidayah Allah di akhir zaman, mahdiyin itu, dan bukan sahaja dia ada mempunyai iradah qawiyah, kekuatan kehendaknya, tekadnya yang membaja, yang sentiasa meningkat, yang sentiasa disuburkan dengan iman, dengan takwa, dengan ihsan. Tetapi yang kedua juga diperlukan
kesetiaan yang teguh, maksudnya hati yang setia bersama dengan matlamatnya, bersama dengan jalannya, bersama dengan segala perkara yang berkaitan dengannya. Mungkin setia dengan kepimpinannya, setia dengan organisasinya, setia dengan sahabat-sahabatnya. Setia, kesetiaan yang teguh, yang tidak disusupi, yang tidak diresapi. Jadi kita hari ni ramai orang setia, tapi setianya ada macam-macam perkara yang meresap dalam hatinya. Seperti apa? Kemunafikan. Munafik depan nampak elok, baik. Ya akhi, wahai saudaraku, peluk peluk kita sebagainya, assalamualaikum, apa khabar sebagainya. Tapi di dalamnya penuh dengan kita kata perasaan-perasaan yang berbagai. Jadi ini saya pernah rasa lah masa saya belajar mengajar di UAE dulu kan. Jumpa dengan orang-orang yang nampak Islami, memang Islami betul lah. Depan, ya akhi, apa khabar, assalamualaikum, begini peluk kita, dekat mana sekarang, bagaimana. Tapi di belakang kita, dia tikam belakang kita. Dia membina satu perasaan yang mana perasaan itu tidak kita kata kemunafikan. Munafik, dia tidak ikhlas. Sahabat-sahabat macam ni ramai juga kan. Kita lihat hari ni contohnya, yang pernah juga sampai peringkat kita berada di dalam suasana tikam belakang ni sampai kita kata dia character assassination, dia kata. Orang putih panggil character assassination. Dia sampai dia fitnah kita. Dia cakap macam-macam. Nampak macam okey, tapi tabayun, tak ada tabayun contohnya, macam-macam lah, begitulah. Jadi maknanya kesetiaan yang teguh ini adalah merupakan suatu kekuatan jiwa. Maksudnya jiwa yang setia dengan perjuangan, yang setia dengan matlamat yang nak dicapai, yang dia faham matlamatnya apa. Kita ni bukan sekadar satu persatuan ataupun satu kita kata pertubuhan yang biasa akan nak buat sesuatu ke kan. Nak buat Muslim village ke. Ni salah satu nak buat Muslim village kan. Contohnya ada orang hari ni nak buat Muslim village, nak cari tanah, nak buat ni. Kita pakat-pakat buat Muslim village. Jadi sebenarnya kalau matlamat kita nak buat Muslim village, maka kita sebenarnya masih ikut arus lagi. Arus apa? Arus yang ada di Amerika, arus yang ada di Eropah, arus yang ada di tempat-tempat orang yang bukan Islam, yang mana mereka hanya melihat faktor keselamatan dunia dia. Prepping lah apa sebab, bukan salah, tapi maknanya arus tu. Jadi dalam Islam, sebab tu Nabi SAW sebenarnya, bila saya kaji balik, saya perhati balik kan, sebenarnya kadang-kadang matlamat kita kena faham. Kita nak menegakkan Islam bukan dengan bersama-sama dengan sekelompok, duduk sama-sama. Memang bagus duduk sama-sama, jiran baik-baik tu memang Nabi sebut. Nak bina rumah, tengoklah jiran, begitu kan. Macam itu. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh sahabat-sahabat dia duduk satu tempat, jadi buat perkampungan, buat taman. Sehingga kan orang lain bukan Islam, Yahudi ke Nasara ke, orang yang belum dapat Islam lagi ke, tak dapat mengenali sahabat-sahabat ni, contohnya kan. Jadi Nabi SAW sebenarnya menyuruhkan sahabat-sahabat bila duduk di Madinah tu, duduk di mana-mana. Ada yang jirannya orang Yahudi, antara jiran Rasul SAW sendiri pun Yahudi. Bila nak lalu depan rumah Yahudi tu, dia marah, dia buat macam-macam kan. Jadi maknanya kehidupan tu dia bercampur bersama. Kenapa? Kerana di situ ada jihad, dakwah dan tarbiyah. Jadi maknanya untuk kita apa ni? Jadi untuk kita dapat membina kekuatan tu, kita perlu bercampur bersama dengan orang Cina, dengan orang apa namanya, orang India kan, bercampur-campur bersama-sama semua sekali kan. Bukan dalam rangka kita nak
tengok keadaan-keadaan dia tu. Tetapi kita nak sebarkan dakwah Islam, kita tunjukkan akhlak yang baik. Jadi di sini ada perkara yang kita perlu, benda ni perbincangan ni di dalam lah. Tapi nak sebut kat sini kan, kita nak kena melihat kekuatan jiwa itulah kan, digambarkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dia kata kesetiaan yang teguh, setia dengan matlamatnya, setia dengan wasail, jalan-jalannya untuk capai matlamat, setia dengan disiplinnya, setia dengan sahabat-sahabatnya, setia dengan perjuangan tadi, setia, kesetiaan yang tidak diresapi oleh kemunafikan dan pengkhianatan. Jadi ini sifat yang kedua, yang mana sifat yang kedua ni sangat penting dalam kebangkitan ummah. Kalau kita dengan orang yang kita nak bersama-sama berjuang, bersama-sama kita membina kekuatan tadi pun kita tak setia tadi, macam mana nak bangkit? Dan mungkin kita ada perbezaan pandangan, pandangan apa-apa pun tak apalah kan. Bila kita ada benda-benda yang kita nak buat sama-sama, mesti ada perbezaan pandangan. Kita tak boleh nafikan, dan dalam perbezaan pandangan tu mungkin akan ada sesuatu yang kita tak setuju. Tetapi dalam rangka satu pergerakan, satu jalan yang perjuangan tadi, mesti kita buat keputusan. Buat keputusan tu mesti berlandaskan kepada kaedah-kaedah amal jama'i, munazamah yang tersusun, ada matlamatnya, ada peringkat-peringkat matlamatnya, yang mana kebanyakan daripada kita masih tidak hadam lagi, tidak faham lagi. Ini antara perkara-perkara lah yang penting. Jadi kekuatan jiwa yang pertama adalah iradah qawiyah, tekad yang membaja, tekad iradah ni kehendak yang kuat, yang tidak pernah luntur, yang tidak pernah melemah, yang dibaja dengan iman, dengan takwa, sentiasa dalam keadaan hamasah, bersemangat. Yang kedua ialah dia setia, kesetiaan yang teguh, yang tidak diresapi dengan kemunafikan dan pengkhianatan. Yang ketiga ialah pengorbanan yang besar. Yang ketiga, bila dah ada iradah, bila dah ada kesetiaan yang teguh, maka apa lagi yang ada dalam kebangkitan ini, berperjuangan ni, mesti ada pengorbanan. Pengorbanan yang besar, maknanya jiwa itu sanggup melaksanakan pengorbanan yang besar yang tidak terhalang oleh ketamakan dan kebakhilan. Ketamakan dan kebakhilan. Jadi nak buat sesuatu mungkin ada kos. Contohnya ada dia punya kita kata perbelanjaannya, kosnya, nak bergerak, nak apa kan, ada kos. Jadi pada masa itu kan, tamak tidak melangkaui kan pengorbanan. Bakhil tidak melangkaui pengorbanan. Ataupun syuh ni apa? Syuh ni tamak yang bersangatan. Jadi untuk berkorban ni tak apa, keluar duit. Ada kadang-kadang ada tak faham saya, kadang-kadang ada di kalangan sahabat-sahabat. Bila kita kata sahabat-sahabat saya lah kan, bukan sahabat-sahabat tuan-tuan juga yang kenal kan. Bila dia tanya kenapalah kita nak kena buat semuanya, nak kena bayar ni, nak fikir macam itu kan. Jadi kita kata kita bukan tengok pada dollar and cents kan, dollar and cents. Saya bagi contoh lah kan. Kita katalah saya seorang pensyarah. Saya seorang pensyarah yang mengajar di universiti antarabangsa dunia kan. Saya seorang profesor, katakan saya seorang profesor. Profesor apa? Profesor Jusa A, katakan. Gaji saya kalau saya buat ceramah, katakan RM1,000 sejam. Gaji RM1,000 sejam pensyarah kan. Kemudian maknanya setiap jam tu kalau saya susun berceramah, RM1,000 kan. Bayangkan kalau saya bekerja 16 jam, RM16,000 sehari. Contoh ni saya nak kira tentang bagaimana cara kita berfikir pada hari ini. Okey, bila kita sebut macam gitu kan, tiba-tiba kita ni kotor sangat, teruk sangat kereta ni. Maka saya kata tak apalah, saya pergi basuh kereta. Saya pun pergi basuh kereta. Basuh kereta ambil masa sejam kan, ambil masa sejam. Jadi ambil masa sejam tu, sejam basuh kereta RM20 dah kata nilainya, RM20. Rugi tak saya basuh kereta tu? RM20 je. Tapi kan kalau kita menceramah RM1,000 kan,
Kalau kita fikir rugilah kan, rugilah. Okey, saya bagi satu contoh yang lain. Mak sakit, katakan mak sakit. Bila mak sakit ni kan, bila mak sakit ni, maka kan, saya kata nak kena jaga mak. Nak kena jaga mak ni, katakanlah 24 jam. 24 jam. Jadi nak jaga mak ni 24 jam. Jadi kalau saya ceramah 1 jam dapat RM1,000, jaga mak 1 jam dapat duit tak? Tak dapat duit. Maka saya pun kata macam inilah, saya bagi cari pembantu nurse, kemudian saya bagi je kat dia, atau hantar mak tadi ke rumah orang-orang tua-tua, hantar je gitu kan. Kenapa? Lagi murah. Saya dapat RM1,000, RM1,000 sejam jaga mak kan. Mungkin baru berapa kos dia. Baik. Ini orang yang berfikir dollar and cents. Sedangkan kita melihat bagaimana jaga mak tu lebih afdal daripada RM1,000 sejam. Jaga mak tu lebih afdal daripada RM1,000 sejam. Jadi kita tengok orang hari ni kan, fikir tak apalah, saya pergi kerja, bagi mak hantar ke rumah orang tua-tua. Contoh, hantar mak orang tua-tua. Kenapa? Dia rasa rugi dia jaga mak dia. Kalau jaga mak tak dapat duit, dia hantar rumah tua-tua, dia boleh bagi duit sikit. Nampak? Ini dollar and cents. Sedangkan di sisi Allah, jaga mak, pelihara mak tu lebih besar. Lebih besar lagi. Lebih barakah lagi, lebih rahmat lagi. Jadi sebab itulah digambarkan jiwa yang berjuang ini, yang mahu bangkit ni, dia tidak boleh berfikir cara mana arus saya ni berfikir, untung dia tu hanyalah dollar and cents. Duit, ringgit tadi. Tetapi jiwa yang boleh bangkit ni, golongan Al-Mahdiyin ini mempunyai pengorbanan yang besar. Jadi dia sanggup berkorban. Pengorbanan yang besar yang tidak dihalangi oleh ketamakan, tamak dan kebakhilan. Ini jiwa, ini kekuatan jiwa. Ya, sebab tu untuk mendapatkan kebangkitan dan kemenangan ni, maka banyak pengorbanan. Hatta pengorbanan itu sampai kepada nyawa dia sendiri. Sampai nyawa dia sendiri. Kalau nak ikut ancaman, banyak ancaman. Jonis duk tengok sihir kan, sahabat-sahabat kita yang berjuang ni, sihirnya lain, yang sihir, yang boykot, yang fitnah, yang ditakutkan, diancam, yang diancam dengan buang kerja pun ramai. Nak kena buang kerja, nak kena diancam dengan bisnesnya dan sebagainya pun ramai kan. Jadi itu tak termasuk lagi ancaman-ancaman dari keluarga, ancaman dari sahabat sendiri. Sahabat-sahabat yang sama-sama ni rupa dia ada kepentingan bisnes lah, kepentingan yang lain, sehingga akhirnya kan dia tikam lagi belakang. Padahal sahabat ni jadi kadang-kadang sahabat ni tak faham lagi erti ukhuwah lillah fillah. Dan ukhuwah ni lebih besar daripada persisihan. Kalau kita ada beza pandangan, kalau kita ada perbezaan pendapat, kalau kita ada perselisih faham dalam satu hal, kita ada masalah dengan sahabat kita, masalah tu tidak lebih besar daripada ukhuwah. Ukhuwah lebih besar daripada masalah dunia ni. Tapi kita tak nampak. Hanya kerana berbeza pandangan, hanya kerana sangka buruk, hanya kerana kita rasa benda ni tak betul, kita betul, tu satu salah, maka kita mengkhianati sahabat-sahabat kita. Kita membelakangkan sahabat-sahabat, meninggalkan sahabat kita. Kita tuduh dia dengan macam-macam tuduhan. Kita fitnah dia dengan macam-macam fitnah. Kenapa? Kerana ada kepentingan yang tertentu. Ini kita kata bagaimana kita ni dah tersalah. Arus memang macam tu. Arus memang nak pecah belahkan orang Islam ni. Kita melihat ada masalah antara kita, ada masalah contohnya. Tapi masalah itu tidak lebih besar daripada ukhuwah lillah fillah yang sampai akhirat. Ukhuwah yang akan sampai dapat redha Allah, yang akan sampai mendapat cinta dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ukhuwah kan. Tapi kita tak perasan, kita ingat tak apalah. Inilah kata dollar and cents tadi. Yang dollar and cents. Hanya kerana berbeza pandangan. Yang seorang kata yang ini sunnah, yang seorang kata yang ini bid'ah, yang seorang kata yang ini harus, yang seorang kata yang ini syubhat.
Yang seorang kata yang inilah dia, yang seorang kata itu sana macam sana. Jadi ada beza pandangan tak? Ada beza pandangan. Tetapi perbezaan pandangan kita, perselisihan faham kita tidak lebih besar daripada al-iman wal ukhuwah. Kalau kita letakkan perselisihan masalah kita lebih besar daripada al-iman wal ukhuwah, maka kita orang yang mengikut arus. Tak boleh nak kita nak bina kekuatan kebangkitan. Jangan fikirlah, jangan sebutlah nak tajdid, jangan sebutlah saya ni golongan Taifah Mansurah lah, saya ni golongan-golongan yang nak ada Imam Mahdi lah, saya ni Al-Mahdiin lah. Jangan. Dengan sahabat pun kita tidak boleh baik sangka, apalagi dengan kepimpinan, apalagi dengan organisasi amal jama'i, apalagi itu lebih besar. Jadi sebab itulah kekuatan jiwa bukan hanya sekadar dia boleh berjuang. Saya nak berjuang, saya nak berjuang, saya nak bersama dengan golongan-golongan Islam, saya nak tajdid, saya nak melakukan banyak perkara-perkara yang kita kata sebagai perkara yang hebat, nak menang. Tetapi bila berkorban, kita tak sanggup berkorban. Jiwa tak sanggup berkorban. Kenapa? Bakhil. Kenapa bakhil? Kita ikut nafsu kita. Kenapa tamak? Ikut nafsu kita. Jadi bila berlaku perselisihan dengan sahabat-sahabat ni, kita tak boleh nak mengalah dan berkorban. Tak boleh. Bila berlaku perbezaan pandangan, kita nampak perbezaan pandangan lebih besar daripada ukhuwah. Sedangkan itu semua adalah arus yang ada. Kita pun buat macam-macam nak bina satu kekuatan. Sanggup melakukan perkara-perkara yang merosakkan. Inilah sifat ketiga yang digambarkan, yang merupakan satu kekuatan dalam jiwa Al-Mahdiyin, jiwa mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman. Mendapat hidayah di akhir zaman, di mana mereka yakin dengan sunnahnya, dengan apa yang digambarkan oleh matlamat yang besar tadi untuk melaksanakan, membina Islam, menegakkan Islam, dan akhirnya mereka sanggup berkorban, sanggup bersusah payah. Tuan-tuan dan puan, kenapa kita tak sanggup bersusah payah ni? Nombor satu, kerana kita takut hilang dunia. Kenapa kita tak sanggup berkorban? Kerana kita takut dunia kita hilang. Atau kita takut dunia orang, sahabat kita hilang. Saya nak sebut tadi, yang saya heran gini, yang saya heran ni, orang tu, sahabat tu berkorban, macam-macam dia bagi. Duit yang ada kat dia tu, dia bagi semua untuk dakwah, untuk tarbiyah. Kadang-kadang duit yang dibagi tu 100%. Kalau kita kira-kira orang yang ikhlas ni, saya jumpa dengan sahabat-sahabat yang ikhlas berjuang ni, mereka berkorban kadang-kadang lebih daripada 100%. Habis macam mana boleh lebih daripada 100% income dia? Allah bagi barakah. Katalah gaji dia RM5,000. Katalah gaji RM5,000. Mula-mula dia kata okeylah, dia peruntukkan 2,500, 50% kepada dakwah. Bagi 50%. 50% lagi dia diam. Dia buat. Dia ikat perut dia lah macam itu. Ikat perut dia, anak-anak dia pun lebih kurang aja. Bila biasa masa ada makan lah, tak ada makan yang cakap sekadar nak ni kan. Kemudian Allah bagi. Bila Allah bagi dari sumber yang lain, Allah bagi, adalah barakah lemah. Ada dia infak lagi 50% daripada 50% yang dia ada. Tinggal 1/4 dia. Tinggal 1/4 je. Dan kata Allah bagi tak? Allah tolong lagi. Dia infak lagi. Baik, akhirnya dia infak lebih daripada yang dia dapat. Macam mana kalau dia kira betul-betul? Macam mana gaji RM5,000 je, tapi dia infak RM10,000 dia infak. Macam mana dapat? Wallahualam. Ini semua Allah bagi. Jadi sahabat-sahabat yang lain yang tengok, perhati kan, dia ni bagi. Ada satu kenyataan kan, ada seorang bagi satu kenyataan disebut kan, saya tak nak bersama. Kenapa? Kan, dia saja yang berkorban, dia saja yang ni tak mau pergi, tak mau datang, tak mau buat. Dia pula yang dengki macam tu. Itu dengki yang macam tu kan. Jadi kita lihat hari ni bagaimana keadaan manusia ni macam-macam. Kadang-kadang dia tengok orang tu korban, orang tu tak ada rasa apa-apa pun, dia berkorban. Tapi
orang lain pula yang rasa kesian, asyik dia sahaja, kita tak buat apa-apa, ataupun orang lain tak buat apa, saya tak nak lah, tak nak. Jadi itu pula alasan dia. Saya pun tak faham. Saya pun tak faham. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, bagaimana salah satu kekuatan jiwa yang nak bangkit, dia sanggup berkorban. Berkorban apa? Berkorban pemikiran, berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban wang ringgit, berkorban dia punya masa dia, macam-macam pengorbanan. Sehinggalah kalau Allah izin mati, Allah izin mati dalam keadaan dia berkorban, dia kata, ya Allah aku redha, ya Allah aku redha, maka Allah akan redha dia. Ini kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa yang perlu lahir dalam bentuk pengorbanan. Baru kita kata kita sanggup berkorban. Kalau tak, kita fikir diri kita saja. Hari ni adanya bakhil dalam diri kita, adanya tamak dalam diri kita. Kita hajat hajat kepada perkara-perkara yang digambarkan kepada dunia tadi. Kemudian yang keempat, kekuatan jiwa yang diperlukan, yang perlu kita proses, daripada kehidupan tarbiyah tadi, ialah kita membina kekuatan, baik kita menghidupkan iman, menghidupkan prinsip berprinsip kesatuan. Kita menghidupkan maknanya kita menghidupkan JDT tadi tu, jihad, dakwah dan tarbiyah tu secara tersusun. Maknanya kebangkitan ni dia tidak berlaku dengan keadaan kita ada semangat aja macam itu. Kita ni nak kena ada platform ni, kita kena tubuhkan platform. Kita membuat platform pertubuhan, NGO semuanya, kita semangat nak buat NGO, tapi kita tidak faham akan penyusunan amal, maratibul amal contohnya, tertib dalam beramal. Kita tak faham. Kita ingat dengan korban aja, kita ingat dengan semangat aja, kita ingat dengan kita ada satu iradah sahaja cukup. Tapi sebenarnya kekuatan jiwa itu ialah jiwa yang makrifat kepada Allah. Dia menyusun hidup dia supaya hatinya kenal Allah, supaya hatinya makrifatul insan, kenal insan, makrifatul dunia, kenal dunia, dan makrifatul akhirah, kenal akhirat. Maksudnya jiwa ini disusun dengan imannya, kemudian disusun dengan amalan-amalan tarbiyahnya, amalan-amalan dakwahnya, amalan-amalan membina sistem Islam, perjuangan jihad membina sistem Islamnya, sikit-sikit tersusun. Dia bukan ikut aja. Saya ni tunggu Imam Mahdi je. Bukan gitu. Bukan. Saya ni nak buat benda yang saya boleh, nak tunggu je lah. Ketua saya kata apa, tunggu je. Tak. Dia takkan jadi orang yang menunggu. Dia jadi orang yang hidup, beramal, dan amalan yang tersusun, amalan yang berperingkat, maratibul amal. Dia ada amal yang berperingkat-peringkat. Jadi maknanya jiwa yang hidup dengan amal, perjuangan yang bermula dengan perjuangan akidah, mentauhidkan Allah, iman, kemudian perjuangan membina ukhuwah dan jamaah, perjuangan membina kekuatan, dan akhirnya untuk kita sanggup membina Islam itu. Kalau kita nak bina rumah pun kita perlukan tenaga, modal dan sebagainya. Apalagi kalau kita nak membina Islam. Jadi maknanya jiwa yang kuat itu adalah jiwa yang ada kekuatan untuk membina satu kita kata proses yang panjang. Yang mana jiwa itu berpegang dengan prinsip. Dia pegang dengan prinsip. Ni kekuatan jiwa, dia berpegang dengan prinsip. Dia berpegang dengan prinsip, dan prinsip itu tidak terseleweng. Jadi yang keempat ni sebenarnya amal yang tersusun, prinsip yang tidak terseleweng, yang tidak ada kesalahan, penyelewengan, penyimpangan, sikap tawar menawar dalam prinsip. Tawar menawar dalam prinsip. Contohnya kita katakan, dulu saya minta maaf, saya tegur sikit lah. Dulu kita memperjuangkan rakyat, dulu kita memperjuangkan prinsip Islam. Tapi hari ini oleh kerana kita ada kepentingan nak menjaga
kumpulan tertentu, parti tertentu, kerajaan tertentu. Ni bukan zaman ni je, zaman sebelum ni pun kan. Kita tak boleh buat sesuatu yang akan meruntuhkan parti kita, kerajaan yang ada dalam parti kita ni. Kenapa? Kerana nak jaga kerajaan ni lebih aula. Nak dapat jadi menteri ni bukan senang macam tu. Jadi menjaga menteri tu menjaga kerajaan yang kita dah jadi sebahagian dari kerajaan tu lebih besar, lebih utama daripada menjaga prinsip menjaga kebajikan rakyat, prinsip menjaga kebajikan agama dan ummah. Ini tawar menawar berlaku kan. Saya pernah berjumpa ni bukan kerajaan sekarang lah, kerajaan yang sebelum ni lah pengalaman kita lah. Kita kerajaan ni contohnya ada yang Barisan Nasional memerintah, ada yang Perikatan Nasional memerintah, ada yang PH memerintah, dan ada yang kerajaan perpaduan memerintah dan sebagainya. Jadi nak sebut kat sini, saya tak sebut kerajaan mana-mana, saya nak sebut contoh aja. Berlaku satu masalah kepada negara, rakyat. Kita NGO pakat-pakat jumpa wakil. Kita nak jumpa menteri, cakap ni, Assalamualaikum, saya nak jumpa menteri. Kenapa nak jumpa menteri? Ada benda yang kami nak sampaikan daripada rakyat kami, daripada gabungan NGO sekian. Apa dia kata? Apa dia cakap dengan kami dulu sebelum jumpa menteri ni? Kita pun cakap present apa semua. Akhirnya dia kata minta maaf lah, tak boleh nak jumpa menteri, penuh masa dia. Saya kata macam mana boleh menteri penuh? Takkan sikit sekejap pun tak ada. Kita nak present fakta-fakta ni. Akhirnya apa berlaku? Dia tak bagi jumpa juga. Lepas tu saya tanya dengan dia, sebenarnya apa dia? Sebenarnya kalaulah saya bawa tuan NGO ni berjumpa dengan menteri, berjumpa dengan orang besar ni kan, jadi mungkin akan berlaku sesuatu. Jadi dia kata kita mengutamakan siasah kita menjaga negara, menjaga kerajaan jangan jatuh. Kalau kita buat ni nanti kerajaan jatuh sebab pandangan kita tak popular macam tu kan. Jadi kita kata jaga kerajaan jangan jatuh, dia kata. Jadi saya kata di mana prinsip menjaga rakyat tadi? Dia diam. Kami menyokong tuan sebab tuan dulu memperjuangkan rakyat. Sekarang ni tuan dah memperjuangkan kepartian, dia kata gitu. Saya kata macam itu, dia diam. Jadi maknanya dalam perjuangan yang sebenar untuk kebangkitan dan kekuatan Islam ni, dia tidak ada tawar menawar dalam prinsip. Prinsip kena pegang. Kalau kita kuat bersama prinsip. Kalau kita jatuh pun jatuh bersama prinsip. Sebab apa? Prinsipnya apa? Prinsip adalah Islam. Prinsip adalah Islam. Prinsip adalah janji kita. Sebab dia kata ada sampai peringkat manifesto tu bukan kitab suci, keluar pula macam tu. Dia berlaku tawar menawar dalam prinsip. Itu dari sudut politik, dari sudut pergerakan masyarakat, pertubuhan pun sama juga. Jadi jiwa yang kuat ialah jiwa yang mana dia kenal akan hakikat iman. Dia faham, dia menghayati al-iman, dan dia menghayati perkara-perkara yang berkaitan dengan al-Islam tadi, dan dia menghargai, dan dia menjaga dan memelihara prinsip-prinsip yang tidak dia tawar-menawar. Malahan dia mengelakkan daripada kesalahan, penyelewengan, penyimpangan dalam prinsip-prinsip yang ada. Jadi jiwa yang kuat ini, jiwa yang tidak ada tawar-menawar dalam prinsip-prinsip al-iman wal Islam wat taqwa. Tak boleh. Kalau kita kata saya orang politik, saya nak jaga rakyat, kena jaga rakyat. Sampai mati kena jaga rakyat. Saya nak jaga negara, nak bina kekuatan negara, umat, kena jaga negara dan umat. Jangan besok bila dah jadi kerajaan, kita pula kata apa? Kita nak kena jaga ni, ada siasah. Kena. Minta maaf Saya kadang-kadang saya sebut ni, ini adalah kekuatan jiwa. Kenapa hari ni kita tak boleh bangkit? Kerana jiwa masih lagi bertolak ansur dengan prinsip. Jadi ada orang NGO pula sama. NGO pula dia akan fokus kepada kepentingan masing-masing. Kalau macam orang-orang yang ni pula, dia pentingan dia. Kita ada prinsip kita nak. Prinsip kita apa? JDT tadi. JDT ni sebenarnya ialah gerak kerja sunnah ni, jihad, dakwah dan tarbiyah. Prinsip ni apa? Antara prinsip Islam.
prinsip kan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Ini antara prinsip. Makna yang pertama al-iman, kena jaga iman. Yang kedua kena bina islah. Hijrah ni al-islah, kita membina kekuatan. Bukan saja hijrah dari sudut tempat, tapi hijrah dalam segala hal dan perkara. Hakikatnya al-islah itu hijrah, hakikatnya. Kemudian jihad itu membina kekuatan-kekuatan yang ada pada ummah. Wajahadu fi sabilillah tu kita berjuang ni bukan berjuang kata nak perang, bukan perang. Perang ni salah satu saja. Bila berlaku perkara suasana-suasana yang mewajibkan ummah itu bangkit, perang. Tapi jihad ni ada pelbagai. Kan? Salah satunya yang mengikat diri dia dengan perjuangan, ribat, itu pun jihad. Macam mana kata sabda Rasulullah SAW, afdalul jihad ar-ribat. Afdalul jihad ar-ribat. Jihad yang paling utama adalah ar-ribat. Ribat ni apa? Berpegang dengan perjuangan. Afdalul ribat fi asqalan. Ribat yang paling afdal yang ada di Asqalan. Asqalan di mana? Kita kaji balik tengok, sekitar Gaza. Jadi bagaimana penduduk sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestin, berpegang dengan prinsip-prinsip iman, berpegang dengan prinsip-prinsip perjuangan Islam, kan? Sehingga mereka dikepung, dibom, ditembak, dikhianati dan berbagai-bagai. Tapi mereka tetap ribat ni berpegang. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Isbiru, bersabar. Wasabiru, kuatkan sabar. Warabitu, ikat diri kita dengan kesabaran. Ikat diri kita dengan perjuangan. Jadi maknanya nak sebut kat sini, bagaimana berpegangan prinsip itu salah satu kekuatan jiwa. Hari ini hanya kerana kita tak puas hati dengan sahabat-sahabat kita, kita tinggalkan sahabat kita. Tinggalkanlah, kita buat sama-sama kita buat sendiri dah. Kita buat sendiri dah, tak payah nak fikir-fikir bersama-sama. Kita pergi sendiri. Kita nak buat sendiri. Kita nak buat emergency ni. Ini Dajjal nak keluar ni. Kita kena buat emergency. Kita kena buat A, B, C, D ni. Kita tinggalkan prinsip JDT tadi. Kita tinggalkan prinsip, tinggalkan sahabat, tinggalkan orang ni. Buat macam itu kan. Jadi jiwa yang kuat untuk kebangkitan ni, jiwa yang mengenali akan hakikat prinsip Islam, prinsip iman, dan dia berpegang teguh, tidak ada tawar-menawar di dalam prinsip-prinsipnya, tidak tertipu dengan mereka yang tawar-menawar dengan prinsip, tidak tertipu dengan mereka yang tawar-menawar dengan prinsip. Jadi hari ni tengok banyak ikut arus. Kalau tidak, kita ikut arus. Jadi kita kata 4 sifat ini digambarkan sebagai kekuatan jiwa. Kalau tidak ada 4 sifat ni, memang kita tak boleh nak tajdid. Janganlah sebut may yujaddidullah dinaha, mereka yang nak mentajdidkan agamanya, nak bersama-sama dengan Al-Mahdi konon-kononnya, Al-Mahdi, Al-Mahdiyin konon-kononnya, tetapi hati kita, jiwa kita tidak ada kekuatan, kosong daripada isi-isi kekuatan. Jadi kita hari ini masih lagi bermimpi. Kita kata kita dah berada di dalam jalan yang benar. Kita dah berada di atas jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah berada di atas jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tapi hati kita kosong daripada kekuatan. Kita ingat kuat tu apa? Boleh puasa 30 hari. Kuat tu apa? Boleh bangun malam. Kuat tu apa? Boleh baca Quran. Kuat tu apa? Boleh buat misi kemanusiaan. Banjir, pergi sana, pergi sini, tolong orang. Kita kata kuat. Padahal itu bukan kekuatan. Itu hanyalah aktiviti. Aktiviti je. Kekuatan pada jiwa. Kekuatan pada apa? Saya ulang. Yang pertama, kekuatan jiwa terletak pada iradah qawiyah, himmah azimah, tekad yang sentiasa subur, dibaja dengan iman yang tidak melemah, yang tidak lemah, yang tidak rasa futur. Yang pertama sekali kekuatan jiwa, kekuatan himmah azimah, satu iradah kehendak qawiyah
yang kita tengok berlaku macam-macam halangan, macam-macam perkara, kita tetap berpegang. Kalau kita kata kan, semua orang tak nak ikut JDT, semua orang tak nak ikut sunnah, kita seorang, tak apa, saya seorang saja. Tak apa nak bawa amal, tak apa, tak ada masalah. Kan? Nak rampas NGO, rampaslah, buatlah apa saja, tak apa, tak ada masalah, sebab Allah kan ada. Kita tak bergantung dengan makhluk. Kan? Jadi kan, tekad lebih tinggi, himmah dia lebih tinggi, iradah dia lebih tinggi daripada masalah-masalah yang ada. Ini kekuatan hati. Yang kedua, kesetiaan. Setia yang teguh, yang mantap, yang tidak diresapi oleh munafik dan khianat. Setia. Setia kepada apa? Kepada perjuangan. Setia kepada kepimpinan yang takwa, kepimpinan yang bertakwa. Setia kepada sahabat-sahabat yang soleh. Tak semesti namanya Salahuddin dia soleh, tak semesti. Sahabat yang soleh. Ada orang ingat bila nama soleh tu, soleh tak semesti. Setia dengan sahabat-sahabat yang soleh. Setia dengan perjuangan. Tidak ada kemunafikan bermuka-muka. Depan nampak baik, hebat, tapi di dalam penuh dengan penyakit-penyakit parasit, penuh dengan su'uzan, kita kata sangka-sangka buruk, penuh dengan kita kata perkara-perkara yang adanya dengki, dendam dan sebagainya. Minta maaf, saya tak cakap pada siapa-siapa, saya cuma cakap ini adalah perkara yang berlaku kepada mereka yang berada di atas jalan ini. Saya pernah berada di masa, kalau saya masa belajar lagi dulu, ada di Amerika, pun ada di US. Kita melihat juga sahabat-sahabat kita yang berada di Middle East, sahabat-sahabat kita yang berada di UK, sahabat-sahabat kita yang berada di Australia, sahabat-sahabat kita yang berada di Turki, sahabat-sahabat kita yang berada di Malaysia. Semua tempat. Dan banyak-banyak pengalaman yang kita hadapi. Kan? Bila dia kekuatan nak berjuang tu ada, himmah azimah, iradah qawiyah, ada semua. Itu semua tu tajuk-tajuk tu semua tu. Tetapi tiba satu peringkat, kesetiaan yang teguh tak ada. Dia tak bersetia. Dia tengok tiba-tiba diuji dengan duit, diuji dengan nak kerja. Bila masa universiti tu semua bagus, kan? Tapi bila luar universiti nak kerja pula, terpaksa dia kata, saya minta maaf, saya tak boleh nak terlibat dengan JDT. Kenapa? Sebab saya nak kena bekerja, nak cari nafkah. Tak apalah, carilah nafkah, tapi jangan tinggalkan JDT. Kesetiaan bersama dengan sahabat-sahabat yang soleh, kan? Kesetiaan bersama organisasi dan kepimpinan, taat dan walak dengan kepimpinan. Ini semua benda yang penting. Benda yang penting. Bukan kita kata sekadar ni. Ada pula satu grup, minta maaf saya nak sebut sikit lah. Satu grup yang sebut orang yang walak-walak ni. Walak ni maknanya taksub dengan pemimpin. Bukan. Walak ni bukan taksub dengan pemimpin. Taksub dengan perjuangan Islam dan kebangkitan. Siapa yang berjuang, tentulah pemimpin yang bertakwa. Kalau dia bertakwa dan dia memimpin, maka wajib kita taat padanya. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Kerana perjuangannya Islam. Kita taat kepada dia kerana taat pada Allah. Dan kita taat pada dia kerana dia melaksanakan perintah Allah. Bukan dia melaksanakan perkara-perkara yang Allah larang. Bukan macam tu. Jadi ada orang pula kata, ni taksub ni. Orang ni taksub ni, walak ni dipanggil walaun pula. Mereka yang walak ni, walaun. Jadi istilah walaun tu kalau positif tak apa, negatif. Minta maaf no. Kadang-kadang perkara ni berlaku, kita tak perasan. Jadi sebab tu kita nak sebut kat sini bagaimana disebut kesetiaan tadi, yang tidak diresapi oleh kemunafikan dan diresapi oleh kebakhilan. Munafik ni ini tanya, kupas sikit munafik dan pasir panjang, jadi panjang tak sampai saya KL. Saya tak sampai KL lagi ni. Masih lagi di Karak kan, di Karak highway, duduk kejap berhenti sat. Boleh
saya nak kupas-kupas ni boleh, soal kita akan kupas nanti. Munafik ni maknanya dia bermuka-muka, hatinya ada kepentingan yang lain, ghairal Islam, ghairallah. Hatinya ada kepentingan lain, ghairal Islam, hakikat Islam, dan ghairallah, bukan kerana Allah. Itu munafik lah tu. Luarnya nampak Islam, nampak janggut, cakap bagus, alhamdulillah, sahabat, berhenti peluk-peluk semua sahabat, dah lama tak jumpa, kan. Ajak main kita pergi sana, kenapa? Ustaz ada, main ni program bagus ni, bagi dia jumpa. Ustaz pun tak ada. Munafik lah tu, menipu. Contoh lah, ini contoh. Jadi kita sebut sini bagaimana sifat munafik ni, kan, adalah perkara yang akan menghancurkan kesetiaan. Menghancurkan kesetiaan. Setia kepada Islam, setia pada perjuangan Islam, setia kepada matlamat Islam, setia kepada sahabat-sahabat perjuangan Islam. Jadi ini yang kita nak sama-sama tengok, insya-Allah. Kemudian yang ketiga ialah pengorbanan. Bila dah ada iradah qawiyah, bila dah ada kesetiaan dalam perjuangan tadi, maka yang ketiga akan ada pengorbanan. Sanggup berkorban, sanggup berkorban, sanggup melaksanakan apa saja, sampai korban ni sampai korban ni sampai apa, korban ni sampai nyawa lah, nyawa, korban ni sampai nyawa lah. Jadi ada ke orang yang dah sanggup korban nyawa ni? Dan tak ramai, tak ramai. Saya ingatlah masa saya ingat masa nak pergi Mavi Marmara dulu tu, kan, masa nak pergi Mavi Marmara tu, apabila kita buat kajian, rupa-rupanya projek kapal flotila ni akan berdepan dengan Israel secara langsung. Jadi Israel dah bagi warning, kami akan serang, kami akan ni, kan. Kemudian bila saya hantar senarai nama yang nak naik atas kapal kepada Kementerian Luar Negeri pada masa itu, orang Kementerian Luar Negeri telefon saya, tak payah sebut siapa namanya. Dia telefon saya, dia kata, Nur Azman, dia kata, kamu ni kan buat satu projek yang bodoh, dia kata. Kenapa tuan bodoh? Kerana kamu buat satu projek yang pasti, garanti gagal. Dia kata garanti gagal. Kenapa gagal tuan? Kamu takkan dapat masuk Gaza daripada laut. Kenapa? Israel confirm akan attack Kepong serang. Silap-silap kamu mati, dia kata. Silap-silap kamu mati, kena tembak, dia kata macam itu. Jadi tuan, memang kami faham yang itu tuan, mereka memang tak nak bagi masuk, tapi kita kan NGO, kita ni orang biasa-biasa je. Kalau dia tembak kita, kan, kita pun mati juga, kan. Itu saya cakap dengan dia lah, tuan, mati ni Allah dah tetapkan. Kalaulah kita mati ditakdirkan pada 31 hari bulan Mei 2010, dan tarikh kapal kami diserang. Kalaulah kami mati 31 Mei 2010, tarikh mati saya, ajal saya, insya-Allah tuan, kalau saya duduk Malaysia pun saya mati juga. Tapi sekiranya saya diberi pilihan untuk mati atas kapal, bantu sahabat-sahabat Al-Aqsa, membebaskan Al-Aqsa, nampak macam Gaza tapi sebenarnya membebaskan Al-Aqsa, ataupun mati kat sini atas katil ke, sakit jantung, kat aksiden dekat jalan raya ke, saya minta pada Allah, ya Allah, izinkan aku mati di atas jalanmu. Saya pilih yang tu. Saya cakap dengan dia, kan, wa kulli ummatin ajal, wa kulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal, kematian. Fa iza jaa ajaluhum, bila sampai ajal-ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tak akan dilambatkan walaupun satu saat, tidak akan dilambatkan walaupun satu saat, dan tidak akan dicepatkan walaupun satu saat. Jadi saya kata, tuan, kalau Allah pilih saya mati, saya redha saya mati atas kapal. Dia kata bodoh. Saya kata, tuan, kalau bodoh masa tu kerajaan Malaysia telah bagi duit untuk beli kapal, kan. Tuan Mahathir minta duit untuk bagi pada satu NGO di UK, di Eropah, untuk beli kapal. Bukan Mavi Marmara, kapal kecil je lah, Rachel Corrie nama dia. Jadi maknanya Tuan Mahathir minta pada Perdana Menteri masa tu Najib Tun Razak, Najib Tun Razak. Jadi Datuk Najib kata bentang dekat Parlimen, semua setuju. Maka semua pakat bodoh lah tuan. Tun Mahathir pun bodoh, nampaknya Datuk Najib pun bodoh, PM, Menteri Kabinet bodoh, semua bodoh, pakat bodoh. Kenapa? Mereka luluskan
untuk beli satu kapal Malaysia namanya Rachel Corrie yang akan dibawa oleh NGO daripada luar negara. Jadi pakak lebih bodoh. Saya tompang je kapal Turki. Saya bukan beli kapal, tompang aja. Saya kurang bodoh sikit lah. Jadi lain semua pakak bodoh belaka. Tuan je yang cerdik. Baru dia diam. Saya kata dengan dia, tuan, kita nak pergi ni nak pertahankan prinsip iman, perjuangan, mempertahankan prinsip kemanusiaan. Kalau tuan kata mempertahankan diri, nyawa tu, mempertahankan negara tu bodoh, masa tuan kata polis tu bodoh, askar bodoh. Kenapa? Berapa sen sangat polis gajinya, askar gajinya, tapi mereka mempertahankan negara dengan nyawa mereka. Mereka mempertahankan negara dengan pengorbanan yang besar. Hari raya tak balik, pergi jaga sempadan. Tuan kata bodoh lah semua tu. Gajinya sikit tapi nyawa melayang. Diam dia. Alhamdulillah dia diam. Kalau dia cakap lagi, memang dia kena. Alhamdulillah dia diam masa tu. Jadi tak apalah tuan, saya bagi nama ni, tuan peganglah. Kalau apa berjadi, tuan dah ada nama dah. Rupanya dia hilangkan nama tu. Bila kami dah kena serang, kerajaan tak ada nama. Siapa yang pergi? Mana rakyat Malaysia pergi tak ada nama. Padahal saya dah bagi dah kat dia. Dia hilangkan. Datuk Najib macam nak cari siapa yang pergi, siapa rakyat Malaysia ni, siapa rakyat Malaysia ni. Dah meletup dah satu dunia ni masa tu kan. Tak ada. Dia kata, saya dengar dia kata kita dengar sok khabar kita ada 10, ada 11, ada 9, ada 12. Siapa ni? Yang mana satu betul? Kenapa? Nama saya dah bagi, dia hilangkan. Siapa yang bodoh? Nak sebut kat sini, ada orang sanggup mati. Saya tengok kawan-kawan mati atas kapal. Kenapa mati? Nak hantar barang ke Gaza je. Nak hantar barang ke Gaza je. Mati kena tembak. Tembak kat sini tepat, tembak kat hidung tepat, tembak kat halkum tepat. Mati. Mati. Jadi ada orang yang sanggup berkorban, ada orang tak sanggup korban. Tak sanggup. Dia tengok orang berkorban pun, itu dia main syuh. Syuh ni apa? Bukan saja dia bakhil, dia tamak. Dia tengok orang buat korban, dia marah. Dia marah orang buat berkorban. Kenapa engkau ni tolong sangat, banyak sangat ni? Kan kau ni bagi duit engkau ni tak ada apa-apa ke? Kan? Semua duit dia belanja, dia nak marah tak boleh sebab duit bukan duit dia, duit orang tu. Orang tu belanja, dia marah pula orang tu. Kenapa? Syuh. Ini sebab penyakit hati. Nampak janggut, nampak hebat, nampak bercakap, tapi rupanya pengorbanan tidak ada, kekuatan jiwa tak sanggup berkorban. Tak sanggup berkorban, ikut nafsu sahaja. Ikut nafsu je. Ini nak sebut kat sini. Kekuatan. Macam mana nak kata tajdid lah, dakwah lah, nak buat hebat lah, apa semua tak ada. Mengarut. Kecuali duduk dalam proses tarbiyah, duduk dalam proses dakwah, duduk dalam proses membina kekuatan jihad fisabilillah, ar-ribat. Yang keempat ialah kita mengenali prinsip-prinsip. Kita yakin dengan prinsip-prinsip iman Islam dan kita tidak tawar-menawar. Kita berpegang dengan prinsip-prinsip tadi sehingga akhirnya mempertahankannya. Dan orang yang boleh mempertahankan prinsip tadilah, orang itulah yang akan diberi oleh Allah hidayah menjadi al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman, dan akhirnya insya-Allah akan bersatu berkumpul bersama mereka yang menegakkan Islam. Bukan hanya bercakap pada Islam saja. Bukan hanya bercakap, menegakkan Islam. Hidupnya, matinya, solatnya, penumpuannya, semua yang ada hanya untuk menegakkan Islam. Tak maaf saya cakap panjang. Saya mohon siapa yang baru dengar di akhir-akhir ni, tolonglah rujuk daripada awal supaya tidak keliru. Dan apa yang kita bincangkan pada petang ini ialah salah satu daripada perkara yang penting yang menjadi dasar kepada tajdid, dasar kepada kebangkitan Islam, iaitu kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa, bukan kekuatan cakap. Hari ni banyak cakap je, kan? Yang ini tuduh sana, yang ini tuduh sana sesat, yang ini tuduh sana bid'ah. Ini macam-macam, tuduh menuduh aja. Jadi kita nak beramal dengan ilmu yang kita ada. Tak banyak pun, sikit-sikit pun, kurang-kurang kita beramal. Okey dah. InsyaAllah saya ingat itulah sikit sebanyak. Jadi inilah yang gambar sebagai asas-asas kepada kebangkitan jiwa yang perlu ada, kekuatan yang perlu ada tadi, yang mana dengan sinilah akan terbinanya tajdid. Akan terbina tajdid, iaitu asas kepada al-iman tadi di dalam hati tadi.
InsyaAllah, wallahu a'lam, insyaAllah kita akan tengok lagi bagaimana kehidupan orang yang Al-Mahdiyin ini. Dia hidup bersama jiwa yang ada kekuatan, bukan jiwa yang apa? Jiwa yang kuat arus. Leka dengan movie, leka dengan video game, leka dengan internet online. Kalau tengok WhatsApp tu berjam-jam. Kalau tengok online tu TikTok ke apa, berjam-jam. Quran bila baca hadis diam. Zikir, Allahu Akbar. Jadi jiwa tak ada kekuatan. Kita cakap saya nak bersama Al-Mahdi, saya dah kenal dah Al-Mahdi. Siapa Mahdi? Muhammad Qasim. Ada orang cakap lah, siapa Mahdi? Bani Tamim, sekian. Siapa Mahdi? Dia sebut sekian. Tapi kita buat apa? Jiwa kita lemah, penakut, pengecut, tak sanggup berkorban. Jiwa tidak ada iradah qawiyah, tak ada iradah qawiyah. Tapi kita kata kita nak berjuang. Macam mana jiwa nak hidup? Itu persoalan tarbiyah. Macam mana nak mendidik iman kita, tarbiyah rohiyah, tarbiyah roh kita, tarbiyah iman kita, membina, membersihkan akidah kita, membersihkan hati kita. Makan pun kita tak kisah, makan apa sahaja. Macam mana nak jaga hati kita? Makan pun tak kisah. Oh, cuaca makin gelap. Oh, nak kat pukul 7 insya-Allah. Itulah insya-Allah. Doa insya-Allah mudah-mudahan selamat sampai. Jauh lagi ni perjalanan ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izin sampai. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Apakah je perkara yang diperlukan ataupun perkara yang menjadi perjalanan hidup seorang yang mendapat hidayah Allah di akhir zaman, yang digambari oleh Rasul sebagai Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله وأمتها على شهادة في سبيلك يا رحمن وأمتها على شهادة في سبيلك يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا يا الله من الواسلين اللهم اجعلنا يا الله من العارفين يا الله اللهم اجعلنا من المهديين اللهم اجعلنا يا الله من المحبين اللهم اجعلنا يا الله من الصديقين والشهداء والصالحين. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا
تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.